ataupun tanda iman yang ke-43 yang berada pada muka surat 91 di dalam kitab kita, iaitu salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, tidak menipu, tidak hasad dengki dan perbuatan seumpama dengannya. Salah satu daripada tanda iman iaitu tidak ada perasaan hasad dan dengki terhadap seseorang itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada bita'alimihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Nazir Masjid Al-Falah bersama dengan ahli jawatan kuasa masjid. Seterusnya yang kita muliakan Tuan Imam Al-Mukarram Al-Fadil Ustaz Zuhairi bin Muhammad Yusof, Tuan Bilal, para alim ulama, pemimpin-pemimpin masyarakat, muslimin muslimat, insya-Allah kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala nikmatnya, maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini merupakan malam pertemuan kali yang ke-15 ataupun tatap muka kali yang ke-15 daripada kuliah berkitab kita, iaitu kitab Mukhtasar Syu'abul Iman lil Baihaqi. Ringkasan kitab cabang iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, yang mana cabang-cabang iman ataupun tanda iman yang sihat, tanda iman yang baik mempunyai sebanyak 77 tandanya. Dan pertemuan yang ke-15 pada malam ini, insya-Allah kita akan masuk pada cabang iman yang ke-43 ataupun tanda iman yang ke-43 yang berada pada muka surat 91 di dalam kitab kita, iaitu salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, tidak menipu, tidak hasad dengki dan perbuatan seumpama dengannya. Salah satu daripada tanda iman iaitu tidak ada perasaan hasad dan dengki terhadap seseorang itu. Kita tengok dulu dalil daripada Al-Quranul Karim. Muka surat 91. Firman Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila kita nak baca ayat Al-Quranul Karim, maka kita mulakan dengan ucapan ta'awuz ataupun isti'adah. Lafaznya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa kata Allah Ta'ala tentang dengki? Kita tengok. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku mohon berlindung daripada kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan perbuatan dengki itu tadi. Surah Al-Falaq pada ayat yang kelima. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalam surah Al-Falaq ini, salah satu yang Allah Ta'ala minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta berlindung daripadanya, salah satunya minta berlindung daripada orang yang ada perasaan hasad dan hasad dengki. Cuba kita baca surah Al-Falaq. Perkara pertama yang Allah Ta'ala minta kita berlindung, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, apa kamu perlu minta dengan Allah? A'udzu birabbil falaq.
aku mohon berlindung daripada kegelapan waktu subuh, waktu pagi. Apa sebab waktu pagi kita mohon berlindung? Kerana gelapnya waktu subuh itulah banyaknya berlaku mudarat. Waktu gelap, waktu malam, waktu orang tak nampak, orang nak merampak dan sebagainya, biasanya mereka akan datang pada waktu yang gelap tersebut. Lalu mohonlah perlindungan yang khusus pada waktu itu. Yang pertama, min syarri ma khalaq, aku mohon berlindung daripada makhluk-makhluk yang jahat. Sama ada makhluk itu berakal ataupun tidak berakal. Sama ada makhluk itu yang aku nampak ataupun yang aku tidak nampak. Ini yang kedua, kita mohon berlindung. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan aku mohon berlindung daripada kejahatan waktu malam. Tidak semua malam jahat. Yang kita mohon berlindung malam yang jahat sahaja. Apa sebab malam yang jahat itu kita mohon berlindung? Kerana kadang-kadang malam yang kita balik dari masjid kita kan, ada lubang, hujan lebat, tak nampak, ada lubang besar, belanggar lubang, aksiden dan sebagainya. Lalu waktu ini, waktu yang khusus kita mohon berlindung dengan Allah. 3. Yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan aku mohon berlindung daripada tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan pada ikatan-ikatan sihir. Yang kelima, Allah minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah satu perlindungan yang khusus daripada apa? Yang kelimanya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku mohon berlindung daripada orang yang berdengki kepadaku apabila perasaan dengki itu dah datang. Faham tak tuan-tuan? Ini 5 perlindungan khusus yang Allah Ta'ala mintakan kita pagar diri kita daripada musuh luaran itu tadi. Salah satunya mohon berlindung daripada orang yang berdengki. Tuan-tuan, kata Imam Zamakhsyari, setiap orang yang dapat nikmat, jika dia tonjolkan nikmat itu, pasti akan ada hati yang dengki. Kullu dhi ni'matin, setiap yang mempunyai nikmat, mahsudun, ada jiwa yang akan dengki. Nampak rambut sama hitam, tapi hati kita tak tahu, tuan-tuan. Sebab itulah dalam Islam ada 2 pantang larang. 2 pantang larang. Yang mana 2 perkara ni dia boleh meleburkan amal soleh dan pahala-pahala yang pernah kita buat. Amal soleh kita, pahala kita, kebaikan yang kita buat boleh terlebur dengan 2 perkara ni. Apa dia? 2 pelebur amalan inilah. Yang pertamanya yang dinamakan dengan riak, yang keduanya yang dinamakan dengan dengki ataupun hasad dengki. Pahala solat, pahala puasa, pahala apa-apa sekalipun boleh lebur, boleh cair, boleh hilang dengan 2 benda ni. Yang pertamanya kerana riak, yang keduanya kerana dengki. Sebab itu dalam bab dengki, dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pesan, Iyakum wal hasada, hendaklah kamu berhati-hati dengan satu perkara, iaitu al-hasad, perasaan hasad dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Apa sebab? Kerana penyakit dengki itu dia boleh makan kebaikan-kebaikan amal soleh, pahala-pahala yang pernah kita buat. Kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api boleh memakan kayu, hangus semua kayu tersebut, begitulah dengki boleh makan pahala-pahala yang pernah kita buat. Faham tak tuan-tuan? Ini 2 pantang larang. Satu lagi, riak dalam Islam. Riak ni juga boleh meleburkan amal soleh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis panjang, ada 3 golongan yang mana golongan ini
antara kelompok yang paling awal dihumban dalam neraka Allah. Siapa golongan ni? Yang pertama, orang mati syahid. Ini Rasulullah cerita dalam hadis sahih. Yang kedua, orang yang terawal dihumban dalam neraka Allah. Yang keduanya adalah orang yang menyampaikan ilmu, ustaz-ustaz. Yang ketiga, orang yang banyak bersedekah. Apa sebab? Dia mati syahid. Dia berjuang pada jalan Allah, bukan kerana Allah, tapi ingin dikatakan kepadanya syahid. Lalu orang ni telah melakukan pantang larang dalam Islam kerana dia riak di dalam berjuang pada jalan Allah. Yang kedua, orang menyampaikan ilmu. Dia kata, wahai Allah, dalam hadis tersebut, hadis kursi, Rasulullah ceritakan, aku sudah sampaikan ilmu. Allah Ta'ala katakan, kadzabta, kamu pelawak, kamu penipu, kamu pembohong. Kamu menyampaikan ilmu bukan kerana Allah, tetapi hanya untuk digelar kamu sebagai seorang yang alim. Dicampak dia ke dalam neraka, kelompok yang awal. Yang ketiga adalah orang yang bersedekah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dia digelar dalam kalangan masyarakat sebagai dermawan. Ini pantang larang dalam Islam. Yang pertama, pelebur amalan, riak. Yang keduanya adalah hasad dengki. Jadi tuan-tuan, ada 4 perkara. Ini sangat baik untuk kita ambil pelajaran. 4 perkara ni ulama larang kita tonjolkan tanpa sebab. Kita ceritakan 4 perkara ni tanpa tujuan. Tanpa ada sebab, tanpa ada alasan, tanpa ada tujuan, jangan tonjolkan, ceritakan 4 perkara ni. Yang pertama, ulama larang, tujuannya untuk elakkan hasad dengki. Yang pertama, jangan ceritakan nikmat yang kita dapat. Jangan cerita nikmat yang kita dapat. Tapi sekarang ni manusia telah menjadi manusia media sosial, betul tak? Sekecil-kecil benda kalau boleh nak cerita pada orang. Beli air teh live pun nak tunjuk dalam Instagram. Yang bercuti tu jauh lagi lah nak ceritakan satu persatu setiap hari ni. Itinerary dia daripada pagi buka mata sampailah tutup mata malam, cerita nikmat yang dia dapat. Sedangkan perkara ni dilarang. Apa sebab? Boleh menimbulkan rasa dengki orang yang lihat tu tadi. Jadi nikmat yang kita dapat, sama ada nikmat kecil ataupun nikmat besar, cara bersyukur bukan dengan kita ceritakan nikmat. Cara bersyukur terhadap nikmat itu dengan kita agihkan nikmat kepada orang lain, membahagikan nikmat pada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan ada pun dengan nikmat yang kamu dapat, kata Allah, fahaddis, berbahagilah nikmat tersebut. Ini yang pertama, nak elakkan perasaan dengki terhadap diri kita, maka pantang larangnya jangan ceritakan nikmat yang kita ada. Yang kedua, jangan ceritakan harta yang kita miliki. Ini jangan cerita pada orang. Ya, kita tahu kaya, kita tahu hidup dia berjaya, tapi nak elakkan daripada orang berdengki, maka dilarang tanpa keperluan. Garis bawahkan perkataan tanpa keperluan, jangan ceritakan harta yang kita ada. Ini yang kedua. Yang ketiga, jangan ceritakan tentang keluarga kita tanpa keperluan. Apa sebab? Kalau kita terlalu tonjolkan keluarga kita, family kita, kebahagiaan kita, mata yang memandang itu akan ada 2 mata. Yang pertama, mata yang memandang dengan kedengkian. Yang kedua, mata yang memandang dengan kekaguman. Dua-dua pandangan ini, pandangan kedengkian dan pandangan kekaguman, berisiko orang yang dipandang itu terkena dengan satu penyakit, namanya penyakit ain. Penyakit ain. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, al-ainul haq, penyakit ain ini memang benar-benar wujud. Hasil daripada panahan mata yang memandang kerana pandangan yang dengki. Yang kedua, panahan mata yang memandang dengan pandangan yang kagum. Sebab itu kalau kita pergi ke Mekah, ke Madinah, tanah-tanah Arab, biasanya kalau rumah mereka rumah yang besar, ataupun kereta mereka kereta yang besar,
untuk elakkan daripada tuan rumah ataupun tuan kereta tu terkena dengan penyakit ain, biasanya belakang kereta dia akan tulis perkataan hadza min fadli rabbi. Ini adalah pemberian daripada Tuhanku Allah Ta'ala. Apa sebab? Nak elakkan terkena penyakit ain kepada tuan dia. Penyakit ain ni memang betul-betul wujud. Contohnya kan, kalau saya puji, cantik jubah Tuan Haji malam ni. Kalau Tuan Haji tak katakan Alhamdulillah, malam nanti koyak jubah ni. Baik kata cepat. Alhamdulillah. Selamat. Pantang ni. Kalau orang puji kita, kita tak balikkan pujian pada Allah, ni satu kepantangan di sisi Allah. Innallaha ghirah. Allah Ta'ala tu dia ada rasa cemburu. Ketika mana Allah cemburu? Ketika hambanya dipuji, hamba yang mendapat pujian tadi tidak kembalikan pujian kepada Allah. Kita dah berjanji selepas solat kan? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku, kemudian walahul hamdu. Segala puji-pujian, segala puja-puji hanya layak untuk Allah. Tiba-tiba orang puji kita, kita lupa untuk balikkan pujian kepada Allah. Ketika itulah kecemburuan Allah Ta'ala itu datang. Sebab itu untuk mengelakkan terkena dengan penyakit ain, bila orang puji kita, cepat pulangkan kepada Allah. Ucaplah barakallah ke, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, hadza min fadli rabbi. Maka selamatlah daripada terkena dengan penyakit ain tadi. Maka dalam bab menonjolkan keluarga ini, para alim ulama dia tidak galakkan. Apa sebab? Bimbang mata yang tengok tadi, mata yang pandang dengan kedengkian. Yang kedua, mata yang pandang tadi, mata yang pandang dengan kekaguman. Cantiklah sekian-sekian, dia puji kita kan, kita post gambar family kita, bahagianya awak. Ada mata yang dengki, ada mata yang kagum, takut terkena dengan ain tadi. Ini yang ketiga, tak elok untuk kita kongsikan. Yang pertama, jangan cerita nikmat. Yang kedua, jangan kongsikan harta yang kita ada. Yang ketiga, jangan tonjolkan tentang keluarga kita. Garis bawahkan perkataan tanpa keperluan. Dan yang keempat, jangan ceritakan tentang umur kita. Tentang umur. Umur ni rahsia. Pernah seorang lelaki pada zaman Imam Malik bin Anas. Dia tanya tentang umur Imam Malik di hadapan orang ramai. Lalu Imam Malik kata, laisa minal muru'atil muslim. Menjadi satu yang tidak bermaruah kepada seorang Islam untuk ditanya tentang umur dia di hadapan khalayak ramai. Ini tak boleh. Apa sebab tuan-tuan? Kalaulah dia ni terlalu tua, kalau dia buat salah, orang akan leceh-lecehkan dia. Kalaulah dia terlalu muda, maka pandangannya akan ditolak mentah-mentah orang yang lebih berusia. Contoh kan, kalau tuan-tuan tahu umur anak yang berceramah ni, contohnya umur 18 tahun lah, contoh. Agak-agak tuan-tuan sanggup dengar tak malam ni tazkirah maghrib? Boleh jadi dalam kalangan kita ada yang kata, tak sanggup ustaz, budak-budak lagi, peringkat anak saya ni ustaz. Awak nak cerita tentang keluarga, contohnya keluarga bahagia, awak pun belum dirikan rumah tangga, orang akan attack perkara tersebut. Jadi dalam bab umur, jika tidak ada keperluan, elakkan daripada berkongsi. Ni kadang-kadang penceramah luar datang kan, MC ni tanya, ustaz umur berapa? Diumum pula di hadapan khalayak ramai, ustaz umur 30 contohnya. Jadi di hadapannya ada audien yang berbagai peringkat. Ketika itulah dalam hati ni boleh jadi timbul macam-macam persoalan. Lalu dalam bab umur, jika tanpa keperluan, elakkan daripada dibicarakan perkara tersebut. Yang pertama nikmat, yang kedua harta, yang ketiga keluarga, yang keempat dalam bab umur. Tujuannya apa? Untuk mengelakkan perasaan dengki. Dah, kita baca firman Allah Ta'ala yang seterusnya. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Atau patutkah mereka dengki, kata Allah, kepada manusia
disebabkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurnianya. Surah An-Nisa ayat yang ke-54. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? Allah Ta'ala nak katakan, wahai manusia yang dengki bila melihat orang lain dapat nikmat, kamu tahu tak yang beri nikmat tu siapa? Allah. Kalau kamu dengki dengan orang yang dapat nikmat, bermakna kamu sedang tidak redha dengan Allah pemberi nikmat tersebut. Faham tak tuan-tuan? Sebab itu tuan-tuan, bagaimana kita nak hilangkan perasaan dengki kita? Ada 3 cara. Bila timbul je perasaan dengki, maka lakukan 3 perkara ni. Yang pertama, bila datang dengki dalam hati kita, maka kita katakan dengan kita berdoa dengan orang yang kita dengki tadi. Ini cara yang Rasulullah ajar. Tengok orang lain dapat nikmat kereta baru, ya Allah, kekalkanlah nikmat yang ada pada diri dia, tambahkanlah rezeki yang lebih banyak pada dia. Doakan. Apa sebab? Rasulullah katakan, bila kita berdoa kepada seseorang dalam diam, bizahril ghaib, di belakang orang tersebut, maka datang diutuskan kepadanya, akan datang malaikat, malaikat akan katakan amin, Allah akan kabulkan doa itu, walaka mithluh, dan kamu juga akan mendapat nikmat yang sama. Faham tak tuan-tuan? Dengki dengan orang bila dapat nikmat, didik diri kita angkat tangan. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun sakit hati ni kadang-kadang dengki juga ni, tapi ajar didik diri kita, ya Allah, kekalkanlah nikmat dia, tambahlah nikmat dia, biarlah murah rezeki dia lagi. Apa sebab? Allah hantar malaikat, malaikat akan katakan amin, Allah makbulkan doa itu, walaka mithluh, dan kamu juga akan mendapat nikmat yang sama. Bila malaikat doa, kita dapat nikmat yang sama kepada orang yang kita dengki dengan nikmat yang dia dapat. Agak-agak doa daripada malaikat ni tuan-tuan, doa yang mustajab tak? Confirm mustajab. Kalau doa kita boleh jadi tak mustajab lagi ni, kalau kita yang berdoa. Tapi yang mengaminkan dan yang mendoakan balik kepada diri kita adalah malaikat. Doa malaikat tak perlu lagi kita aminkan. Apa sebab? Dia akan mustajab di sisi Allah. Dengan syarat, bila kita berdengki dengan orang, angkat tangan, ya Allah, kekalkanlah nikmat yang dia dapat, tambahkanlah rezeki pada dia. Datang malaikat, malaikat katakan walaka mithluh, kamu juga kan pasti akan mendapat nikmat yang sama. Apa-apa nikmat yang orang lain dapat? Orang lain dapat anak, kita doakan. Orang lain dapat isteri, kita doakan. Orang lain dapat kenaikan pangkat, kita doakan. Apa sebab? Malaikat akan balikkan doa tersebut kepada diri kita. Ini yang pertama, cara kita meleburkan hasad dengki itu tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita nak meleburkan perasaan hasad dengki? Yang keduanya, fahami nikmat itu datang dari Allah. Kalau aku dengki dengan orang yang dapat nikmat, nescaya aku sedang tidak redha dengan pemberi nikmat. Pemberi nikmat itu siapa? Allah. Fahami, orang yang dapat nikmat, nikmat itu datang dari Allah. Kalau dengki dengan orang yang dapat nikmat, kita sedang tidak redha dengan pemberi nikmat, iaitu Allah. Ini cara yang kedua. Cepat-cepat balikkan. Nikmat tu datang dari Allah. Kalau aku dengki dengan dia, aku sedang tidak redha terhadap rezeki yang Allah berikan kepada orang itu tadi. Ini yang kedua. Yang ketiga, cara kita hilangkan perasaan dengki. Yang ketiga, tanamkan dalam diri kita, kalau aku berdengki, nescaya habis. Panjang mak dia tu. Habis amal-amal solehku, pahala-pahalaku,
kebaikan-kebaikanku akan habis menjadi debu yang berterbangan sahaja. Apa sebab? Rasulullah katakan, iyyakum wal hasada, hati-hati kamu dengan hasad dengki, fa innal hasada yakulul hasanat, kerana hasad dengki itu dia boleh makan kebaikan kamu buat. Kama takulun narul hatab, sebagaimana api yang memakan kayu. Bila api makan kayu, tidak tersisa kayu walau sedikit pun. Maka dengki itu boleh memakan pahala amal soleh kita sehingga tidak tersisa di hari akhirat. Faham tuan-tuan? 3 cara kita meleburkan hasad dengki dalam diri kita. Jemaah tanya, ustaz, kalau macam tu dalam Islam ni tak bolehlah kita berdengki ya? Boleh tak dalam Islam dengki? Boleh ke? Dengki ni semuanya negatif. Melainkan ada 2 dengki yang positif. 2 dengki yang positif inilah yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dinamakan dengki yang positif ini dengan satu istilah yang khusus, namanya ghibtah. Apa nama dia tuan-tuan? Ghibtah. Ghibtah ni merujuk kepada dengki yang positif. Semua dengki negatif. Semua hasad tak dibenarkan. Melainkan hasad pada 2 perkara sahaja yang dibenarkan. Maka istilah itu dinamakan sebagai ghibtah. Ghibtah. Sakit hati saya, ustaz. Kita tanya kenapa? Tengok jiran saya naik kereta Mercedes baru, kata dia. Ini dengki yang positif ke negatif, tuan-tuan? Ini negatif. Sakit hati tengok jiran pakai kereta baru. Tak boleh. Sakit hati saya, ustaz, yang tadi okey lagi, tengok jiran pakai gelang emas baru, kata dia. Ini juga negatif. Itu pun okey lagi lah, ustaz. Yang paling saya tak tahan, paling sakit hati, ustaz. Kenapa? Tengok jiran ada bini baru, kata dia. Muslimat jangan marah, bini lama meninggal dunia. Ini negatif ke positif? Ini khilaf. Ada yang cakap positif, ada yang cakap negatif. Ini juga negatif. Negatif, tuan-tuan. Yang positifnya, yang dibenarkan dengki dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la hasada illa fitnataini, tidak boleh berdengki melainkan pada 2 perkara sahaja. Apa dia 2 perkara yang boleh berdengki? Yang pertama, rajulun atahullahu malan, boleh berdengki dengan orang yang Allah berikan harta kepada orang tersebut, dan dengan harta tersebut fahuwa yatasaddaqu bihi ana al-laili wan nahar, maka dengan hartanya itu ada bahagian akhirat disumbangkan pada setiap pagi, pada waktu petang, pada waktu siang, pada waktu malam. Daripada hartanya ada bahagian akhirat. Orang macam ni boleh kita berdengki dengan dia. Kekayaannya digunakan pada jalan Allah setiap hari. Orang macam ni bukan berdengki dengan niat menjatuhkan, tapi berdengki, ya Allah, kalau satu hari nanti aku diberikan kekayaan yang sama, pasti aku gunakan juga harta pada jalan Allah. Macam ni Rasulullah benarkan. Bukan berdengki menjatuhkan, berdengki tiru dia. Yang kedua, dengan siapa kita boleh berdengki yang dibenarkan dalam Islam? Rajulun atahullahu hadzal kitab, dengan orang yang Allah berikan ilmu Al-Quran pada dirinya. Dan dengan ilmu Al-Quran itu, dia tegakkan terhadap dirinya ana al-laili wan nahar. Apa makna dia tegakkan? Dia beramal dengan Al-Quran yang dia belajar. Ada orang dapat ilmu Al-Quran, dia tidak amalkan. Tapi orang yang dapat Al-Quran, dia amalkan, jadikan panduan dalam dirinya, dalam keluarganya. Orang macam ni boleh kita berdengki. Bukan untuk kita jatuhkan dia, tapi meniru akhlak yang baik yang ada pada dirinya tadi. Ini dengki yang dinamakan sebagai ghibtah. Faham tuan-tuan? InsyaAllah. Dah.
Kita tengok muka surat yang ke-92, masih dalam bab dengki, dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Anas. Anas di sini tuan-tuan merujuk pada siapa? Merujuk kepada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kita buat dalam catatan kita, Anas bin Malik sahabat junior. Dia sahabat junior. Ketika Nabi SAW meninggal dunia pada umur 63 tahun, umur Anas bin Malik ketika itu berusia 20 tahun. 20 tahun. Anas bin Malik ni dia sebaya dengan anak Saidina Umar yang bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ketika Rasulullah wafat umur 63 tahun, umur Abdullah bin Umar juga sebanyak 20 tahun ketika itu. Dia sebaya Anas bin Malik dengan Abdullah bin Umar. Tuan-tuan, Anas bin Malik, kalau kita buat sedikit catatan dalam nota kita, baik untuk kita kenal dengan sahabat Nabi ni, dia sahabat yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang ketiga selepas Abu Hurairah. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Berapa hadis? Ada rakaman ni anda sampaikan jumlahnya. Tuan-tuan boleh rujuk nanti. Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak 5,374 hadis. Yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abdullah bin Umar, anak Saidina Umar. 2,630 hadis. Dan yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis, ni perawi hadis yang kita baca malam ni, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, meriwayatkan hadis sebanyak 2,286 hadis. Tuan-tuan, ilmu hadis sikit kita kongsikan. Kalau kita tengoklah, biasanya sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat kanan Nabi ni, tak banyak hadis riwayat daripada mereka, betul tak? Jarang kita jumpa hadis riwayat Abu Bakar, hadis daripada Umar, Osman, Ali, Bilal bin Rabah. Sedangkan mereka ni sahabat kanan ni. Abu Bakar ni, kalau boleh kita letaklah jawatan sekarang ni, Abu Bakar ni seperti ketua setiausaha sulit kanan Nabi dia ni. KSUSK, ketua setiausaha sulit kanan. Jusa A pangkat dia. Dengan Nabi ni rapat sangat, hijrah dengan Nabi. Tapi hadis riwayat Abu Bakar berapa je tuan-tuan? 65 hadis je. Abu Bakar ni mertua Nabi, anaknya Aisyah, isteri Nabi. Tapi sahabat ni dia ibarat jari kita. Tak sama panjang, tak sama pendek. Apa maknanya? Mempunyai kelebihan masing-masing. Ada sahabat yang lebih dalam bidang politician, dalam bidang politik, administration, pentadbiran. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Ada sahabat yang lebih dalam bidang hadis, Abu Hurairah dan kawan-kawannya yang lain. Ada yang lebih dalam bidang tafsir, Abdullah bin Abbas. Ada yang lebih dalam bidang muamalat, Muaz bin Jabal. Ada lebih dalam medan jihad, siapa dia? Medan jihad Khalid bin Al-Walid. Ada yang lebih dalam bidang businessman, Abdurrahman bin Auf. Seperti jari, tak sama panjang, tak sama pendek. Maka kalau kita tengok riwayat hadis datang daripada Abu Bakar, anda sampaikan ini sebab ada rakaman, tuan-tuan boleh semak nanti. Ada sebanyak 65 hadis saja. Maklumat ni tuan-tuan boleh dapatkan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, Syarah Riyadhus Salihin min Kalami Sayyidil Mursalin oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab sahabat-sahabat Nabi, biodata mereka. Abu Bakar 65 hadis. Umar, mertua Nabi, Hafsah tu isteri Nabi, anak Umar. Tapi hadis riwayat Umar 312 hadis saja. 312 hadis saja. Osman, menantu Nabi, 2 orang anak Nabi dia dapat. Ruqayyah, meninggal Ruqayyah, kahwin dengan Ummi Kalthum, saling tikar Osman. Hadis riwayat Osman banyak tak tuan-tuan? Tak banyak. Berapa hadis je? 72 hadis saja. Boleh kita kata, dok cetong Osman ni. Menantu Nabi 2 orang, sikit riwayat hadis daripada Nabi. Tak boleh. Apa sebab? Kelebihan sahabat ni tak sama. Sebab itu riwayat hadis daripada jalur Osman hanya 72 hadis saja. Daripada Ali, Ali ni siapa? Dia ni menantu Nabi. Anak Nabi bernama Fatimah dikahwini Ali. Ali ni siapa? Ahli keluarga darah daging Nabi melalui bapa Ali yang bernama Abi Talib itu. Bapa kandung Ali yang bernama Abi Talib merupakan saudara kandung lelaki kepada bapa Nabi yang bernama Abdullah, sepupu Nabi dia. Tapi hadis riwayat Ali hanyalah 332 hadis saja. Tak banyak.
Bilal bin Rabah, tuan-tuan. Bilal bin Rabah ni pangkat dia kalau kita sekarang ni, dia ni setia usaha sulit kanan, SUSK, Jusabi lah pangkat dia kan. Dia je boleh masuk bilik Nabi ni. Wahai Rasulullah, aku azan dah, boleh aku qomat? Bilal je. Tapi hadis riwayat Bilal, Abu Bakar orang terawal peluk Islam. Hadis riwayat Abu Bakar 65. Bilal hamba yang pertama peluk Islam. Awal peluk Islam. Lama dia dengan Nabi ni. 23 tahun. Hadis riwayat Bilal berapa je tuan-tuan? 44 hadis je. Jangan kita katakan dorok cetong Bilal ni. 44 hadis je dia cerita daripada Nabi. Jangan. Apa sebab? Kelebihan sahabat seperti jari, tidak sama panjang, tidak sama pendek, mempunyai kelebihan yang berbeza-beza. Ini perlu dijelaskan supaya tidak timbul dalam kalangan kita ucapan sehingga boleh menjatuhkan martabat para sahabat. Kita bimbang demikian. Nanti takut orang kata, kenapa Abu Hurairah ni dia masuk Islam lewat tahun 8 Hijrah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijrah. Dia sempat dengan Nabi 3 tahun je. Kenapa Abu Hurairah riwayat hadis 5374 hadis ada kisah dia tuan-tuan. Kerana dia mendapat doa daripada Nabi SAW. Rasulullah kata, "Man yabsud rida'ahu hatta aqdi maqalati la tansa sami'tuhu minni." Siapa yang bentangkan kain ridak dia untuk jadikan alas tempat aku duduk, dia takkan lupa daripadaku selama-lamanya apa yang dia dengar. Orang yang pertama bentangkan itu adalah Abu Hurairah. Sejak itulah apa yang dia dengar daripada Nabi, apa yang dia lihat daripada Nabi, semuanya dia save dalam fikiran dia. Sebab itu hadis riwayat daripada Abu Hurairah paling banyak. Dia ada sejarah masing-masing. Itu lain tahun kita cerita tuan-tuan. Kita baca hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik tadi Anas cerita berapa hadis dia riwayat? Siapa yang dapat tanda? Tak ada. Ustaz jangan tanya-tanya Ustaz. Kita insya-Allah kita boleh rujuk balik dalam video kita tadi. Siapa yang nak salin nak bagi secara sepintas lalu tuan-tuan. Siapa yang sempat? Abu Bakar 65 hadis, Umar 312, Osman 72, Ali 332, Abu Hurairah 5374, Abdullah bin Umar 2630, Anas bin Malik perawi hadis kita ni 2286, isteri Nabi yang bernama Aisyah, sahabat yang keempat paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah ni nombor 4 ranking dia, 2210 hadis. 2210 hadis. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adab kita bila menyebut nama sahabat lalu kita katakan radhiyallahu an. Allah redha pada dirinya. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, "Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala taqata'u, wa kunu ibadallahi ikhwana." Maksudnya, janganlah kamu saling berhasad dengki, dan janganlah kamu saling membenci, dan jangan pula kamu memutuskan hubungan sesama kamu. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Kemudian last sekali malam ni cabang iman yang ke-43, hadis di bawah tu juga hadis riwayat Anas. Biasanya kalau ilmu hadis ni belajar melalui sahabat 4-5 orang ni lah, betul tak? Jarang kita jumpa hadis riwayat Osman, riwayat Umar, riwayat Ali, riwayat Abu Bakar. Kelebihan tak sama antara satu sahabat dengan sahabat yang lain. Hadis Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dalam Sahihul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان يصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام." Janganlah kamu saling benci, hasad dengki, ataupun berpaling sesama kamu. Jadilah hamba Allah yang bersaudara.
Tidak halal bagi seorang Muslim memulau saudaranya lebih daripada 3 malam. Kedua-duanya bertemu namun masing-masing berpaling. Dan yang terbaik daripada mereka ialah yang memulakan ucapan salam. Rasulullah ni, kalau kita boleh ambil contohlah, Rasulullah seorang peribadi yang cukup hebat. Dia boleh memaafkan lawan, dia boleh memaafkan kawan. Dia tidak membenci lawan, dia tidak membenci kawan. Pada satu pandangan kita lihat Rasulullah ni seolah-olah terlalu mengalah. Tetapi kerana mengalah Nabi SAW itulah yang menjadi ruang dakwah yang cukup besar. Sehingga kan kalau kita tengok dengan sikap baginda yang demikian, anak kepada musuh-musuh Nabi setelah ayah mereka meninggal dunia, anak musuh Nabi ni hampir semua masuk Islam. Abu Jahal, musuh Nabi nombor 1 di Mekah. Bila Abu Jahal mati, anak Abu Jahal Ikrimah masuk Islam, tertarik dengan akhlak Nabi. Di Madinah, musuh Nabi nombor 1 namanya Abdullah bin Ubay, kepala munafik. Bila Abdullah bin Ubay meninggal dunia, anaknya Abdullah bin Ubay masuk Islam. Apa sebab? Dia tengok Nabi SAW seorang lelaki yang luar biasa dalam bab memaafkan dan tidak membenci apa yang pernah dilakukan oleh orang yang sebelumnya. Ini salah satu daripada pendekatan dakwah Rasulullah SAW, tidak membenci orang. Tuan-tuan, kita berhenti cabang iman yang ke-43. InsyaAllah bulan depan kita akan baca pada cabang iman yang ke-44 insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.